Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. First of all saya nak minta maaf lah sebab ada masalah teknikal pada kelas kita pada hari Ahad. Ada masalah teknikal pada Google Meet di mana saya tak dapat nak present slide saya. So saya tak pasal record dan saya harap oleh pelajar dapat lihat nota ni, study. Dan sekiranya tidak faham, maka kita boleh berbincang lah sama ada gunakan media WhatsApp ataupun kita akan guna aplikasi yang sedia ada. So untuk topik untuk minggu pertama, kita akan mulakan dengan topik graf. So semua orang pun sedia maklum graf tu apa. Graf ni kalau ikutkan, dia adalah digunakan untuk menunjukkan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf ni sebenarnya kalau kita lihat dekat dalam kehidupan kita, kesemuanya adalah graf. Contoh, jalan raya. Jalan raya itu adalah laluan daripada satu tempat ke satu tempat. So kalau kita lihat daripada segi map, itu adalah kelihatan seolah-olah adalah graf. Sama juga macam kita lihat sungai, kita lihat jambatan. Itu semua kalau kita lihat secara kronologinya, itu adalah menggambarkan graf. Graf dia ada dua sebenarnya. Yang pertama, graf tak berarah dan graf berarah. Apa beza dia? Graf tak berarah adalah dia ada direction. Manakala graf berarah ada direction, manakala graf tidak berarah, dia tidak ada anak panah. Lihat contoh yang saya tunjuk kat depan ini adalah contoh bagi graf berarah. Tak kisahlah sama ada arah dia dalam bentuk kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Kalau lihat dekat gambar 3 ni, ada dua jenis graf berarah. Satu ni dia ada satu anak panah. Contohnya daripada kiri ke kanan. Manakala untuk B pula, dia adalah graf ganda berarah. Graf ganda berarah ni pula, contoh dia ada kiri ke kanan dan kanan ke kiri dalam satu peta, dalam satu graf. Faham semua dapat beza dia? Contoh graf lagi. Macam tadi saya cakap, graf ni digunakan dalam kehidupan seharian kita kan? So siapa yang pernah belajar elektrik, siapa yang pernah belajar kimia dan sebagainya, kalau lihat pada litang yang dipaparkan adalah contoh seperti gambar raja A dan juga B. Ia juga menunjukkan contoh kepada graf, iaitu dia menunjukkan laluan daripada A pergi ke B, B pergi ke C dan seterusnya. Untuk subjek kimia, kalau kimia kita ada belajar formula kan. So formula-formula ni dia adalah setiap molekul-molekul dan juga atom dan sebagainya, dia adalah bersambung antara satu sama lain. Dan ini adalah juga berdasarkan kepada penggunaan graf. Untuk subjek biologi. Kalau awak lihat dekat dalam contoh gambar raja ni, kita tak akan belajar biologi. Cuma yang apa saya nak tekankan kat sini adalah awak akan belajar gambar yang menunjukkan direction. Iaitu contoh daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu punca kepada satu binatang, daripada satu binatang kepada pemakan dan juga kepada pemangsa. Dan kat dalam raja ini, dia menunjukkan gambar raja graf berarah yang jelas menunjukkan contoh rumput dimakan oleh beluncas. Beluncas pula dimakan oleh ayam dan sebagainya lah. Kalau sekiranya gambar raja ini tidak ada anak panah, dia agak menyukarkan kita lah kan nak tahu apa cerita yang cuba untuk disampaikan. Yang ini saya tahu you all semua familiar lah programming. Programming ambil masa tahun 1, semester 1 atau semester 2, saya tak pastilah. Dan saya rasa mungkin adalah antara subjek yang paling awak suka, subjek yang paling favourite. Yang ini programming ni dan juga sambunglah struktur data di mana kedua-duanya menggunakan graf di dalam menghasilkan input dan juga output. Faham Itu tadi yang saya terangkan adalah berkaitan tentang apa itu gambaran dan apa yang awak perlu faham dengan graf. Laju ke? Takkan. Yang tadi tu dia just simple basic graph. Kalau ada apa-apa soalan, saya tak nak
You all senyap saja. Okey, selepas you tengok nota ni, bila saya buat sesi Q&A, sila mohon respon. Okey. Terminologi graf yang pertama. Okey, graf terdiri daripada set bucu di mana dia ada bucu dan dia juga ada pinggir. Dan biasanya kita akan menggunakan istilah fungsi lah. Okey, so macam mana nak tahu apa itu fungsi, apa itu pinggir? Kita tengok pada contoh seterusnya. Okey, untuk rajah 6.1 ni yang saya bulat-bulatkan kuning ni, ini kita sebut sebagai bucu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah bucu. Okey, dalam rajah yang sebenar tidak adalah bulat-bulat ni. Saya bulatkan supaya saya nak menggambarkan, membezakan antara bucu dan juga pinggir. Pinggir pula adalah laluan yang menghubungkan antara dua ataupun lebih bucu. Contoh pinggir di dalam rajah 6.1 adalah A, B, C, D dan juga E. Okey, contoh pinggir A menghubungkan antara bucu 1 dan juga bucu 2. Okey, seterusnya soalan dia kata dapatkan A dan juga dapatkan FD. Okey, cara penyelesaian dia. Untuk A, awak kena lihat pinggir A. Okey, yang saya bulatkan kuning. Pinggir A, dia menghubungkan dua bucu, iaitu bucu 1 dan juga bucu 2. Okey, kalau soalan keluar macam ini, awak boleh tulis jawapan 1, 2 ataupun you buat jawapan 2, 1. Okey, dengan syarat dia kena ada pembuka dan penutup kurungan. Okey. Untuk FD pula yang saya highlightkan warna pink. Okey. Untuk pinggir D dia menghubungkan dua bucu iaitu bucu 3 dan juga bucu 5 ataupun awak boleh tulis 5, 3. Okey, bilangan darjah. Yang tadi awak dah tahu apa itu bucu, awak dah tahu apa itu darjah kan? Seterusnya you tahu tadi bucu dan juga pinggir. So sekarang awak kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan darjah. Okey, kita terus lihat pada contoh lah. Okey, contoh dia kata bucu graf ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan dia suruh awak nyatakan darjah. Okey, kalau keluar soalan macam ini, awak buatlah dalam bentuk table. Bucu 1. Okey, bucu 1 ni yang saya highlightkan kuning ni. Nampak ni kuning? Okey, untuk bucu 1 dia ada berapa darjah? 1 je kan? So, dia ada 1 darjah. Bucu 2. Cari nombor 2. Nombor 2. Dia warna pink ni. Saya bulatkan pink ni. Okey, dia menghubungkan ada berapa bucu? 1, 2, 3. Jadi, dia ada 3 darjah. Okey, seterusnya untuk bucu 3 yang saya highlightkan biru ni, 3 dia menghubungkan 3. Dia menghubungkan 2. 3 kepada 5, 3 kepada 4. Okey, dan seterusnya lah kalau awak lihat pada bucu 4. Okey, tengok bucu 4 ni. Bucu 4 dia menghubung 2 je lah kan? Sebab dia menghubungkan dengan 2 dan dia menghubungkan dengan 3. Jadi kat sini jawapan dia adalah 2. Okey, bucu 5. Kita lihat pada bucu 5. Bucu 5 ni dia cuma 1 saja. Nampak Jadi kita tulis jawapan dia 1. Bucu 6. Bucu 6 dia ada berapa yang menghubungkan dia? 1. Jadi jawapan dia adalah 1. Okey, so seterusnya kalau soalan tanya, tentukan bilangan gelung dan senaraikan gelung-gelung tersebut. Okey, untuk soalan ni senang sangat lah. Okey, kalau diberi soalan contoh rajah 6.2 ni, dia suruh awak nyatakan berapa gelung dan nyatakan gelung-gelung tersebut. Okey, penyelesaian dia awak tengok. Mestilah ada 3 gelung kan? Iaitu gelung 1, gelung 2 dan 3 yang saya bagi anak panah ni. Dan nama gelung dia awak lihat yang tertulis ni lah. Gelung A, gelung C dan gelung G. A, C, G. Okey, simple je ni. Okey, seterusnya. Soalan dia kata,
tentukan bucu bersebelahan. Okey, dia kata dua bucu V1 dan V2, contoh, dikatakan bersebelahan jika V1 dan V2 dihubungkan oleh satu pinggir. Okey, untuk yang soalan ni, kita lihat macam mana nak tentukan bucu tu bersebelahan adalah sekiranya dia dihubungkan oleh satu pinggir. Contoh, dia kata okey, cari bucu bersebelahan dengan bucu satu. Kita tengoklah bucu satu. Bucu satu dihubungkan dengan pinggir apa? 1 dengan 5. Nampak Satu lagi dihubungkan dengan bucu 2. Jadi jawapan dia adalah bucu satu ni dia dihubungkan dengan 1, 2. Okey. 1 ke 3. 1 ke 5. Kalau 1 ke 4 boleh ke? Tak boleh. Kenapa? Sebab 1 ke 4 dia tak berhubung terus dengan 1. Dia melalui 3 kemudian barulah pergi ke 4. Okey, untuk terminologi graf yang seterusnya adalah jika soalan dia kata tentukan bucu terasing. Okey, bucu terasing adalah yang tidak dihubungkan dengan mana-mana pinggir. Okey, untuk contoh rajah 6.3 yang kita lihat bucu terasing di dalam graf G3 ini adalah bucu 2. Kenapa? Sebab bucu 2 tidak ada pinggir, tidak ada garisan yang menghubungkan dia dengan mana-mana bucu. Okey, untuk soalan seterusnya dia kata, okey, dia suruh awak buat satu lintasan laluan dari bucu 1 ke bucu 4 dengan jaraknya adalah 3. Okey, so dia kata laluannya mesti 3 tapi dengan syarat bermula daripada bucu 1 dan berakhir ke bucu 4. Kita tengok contoh. Okey, bucu 1 nak pergi ke bucu 4. Dia kata laluan dia kena 3. Okey, jadi awak kena buat 1 melalui pinggir B pergi ke bucu 2. Dah kira 1 laluan. 2 pergi ke 3. Dia lalu pinggir E pergi ke 3. 2E3. Kemudian 3 pergi ke 4. 3H4. Nampak 1, 2, 3 yang saya highlight ke hijau. Okey, dia kata pula contoh yang kedua dia nak ada 2 laluan saja iaitu bermula daripada 1 dan berakhir dengan 4. Senang je, you tengok contoh yang saya highlightkan merah ni. 1 dia pergi ke D, pergi ke 3. 1. 3 pergi ke H, pergi ke 4. Laluan kedua. Nampaknya 1, 2. 2 laluan. Kalau untuk contoh yang ketiga ni, dia kata dia nak ada 5 laluan lah. Dia agak sedikit complicated. Jadi awak pergilah 1B pergi ke 2. 2 dia pergi ke C, patah balik ke 2, dah laluan kedua. Kemudian 2 dia pergi ke E, pergi ke 3. Ini baru laluan ketiga. 3 pergi balik ke G, pergi balik ke 3. Laluan keempat. Kemudian daripada 3 pergi ke H, pergi ke 4. Laluan ke 5. Okey, so seterusnya dia kata tentukan sama ada graf G2 dan G3 terkait atau tidak. Okey, untuk jawapan G2 ini adalah terkait. Kenapa? Setiap bucu dia adalah saling digabungkan dengan pinggir. Manakala untuk G3 adalah graf tidak terkait. Kenapa? Sebab dekat bucu 2 dia tidak disambungkan dengan mana-mana pinggir. Okey. Dan kita lihat pada graf G4, contoh G4 ini dia adalah graf terkait sebab dia dihubungkan dengan setiap bucu walaupun dia tidak sempurna tetapi semua bucu adalah saling berhubung dengan pinggir. Okey. Ada soalan tak untuk part 1 ni?